إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله في تنزيل العزيز: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون إنهم يحسنون صنعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. فقلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن؟ قال أمير المؤمنين سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke kolokium julung-julung kali ini yang diadakan oleh Persatuan Pelajar Kasis. Nama saya Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal, selaku pengerusi dan presiden kepada Persatuan Pelajar kami, dan kami amat berbesar hati untuk mendapat tetamu sekalian, hadirin-hadirat sekalian, untuk bersama-sama kami di tengah-tengah hari yang sangat panas ini dalam membicarakan sesuatu perkara yang saya fikir besar dan abstrak dan kadang-kadang kurang jelas maudhu'nya itu. Walau bagaimanapun, saya kira saya lihat di sini ramai juga yang selalu hadirin-hadirat yang regular attendees kepada majlis ilmu Kasis, khususnya majlis syarahan malam Sabtu yang disampaikan oleh guru kami yang mulia Tan Sri Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Ringkasnya, tujuan kami adakan kolokium sebegini disambung dengan insya-Allah pada sebelah petangnya nanti forum yang lebih khusus adalah untuk melacakkan semula wacana pengislaman ilmu kontemporari yang pertama kalinya digagaskan, dirumuskan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas kira-kira 40 tahun lalu. Jadi pada tahun lepas, Profesor Wan Muhammad Wan Daud telah menyampaikan, iaitu Director dan juga pengasas pada Kasis, telah menyampaikan syarahan profesorialnya yang bertajuk Islamization of Contemporary Knowledge, The Role of University in the Westernization and Decolonization of Knowledge. Jadi tajuk ini sememangnya amat penting untuk kita jadikan batu asas untuk kita islah dan tajdid semula institusi pendidikan kita, falsafah pendidikan kita yang semakin hari semakin ganas dirobek dan diratah oleh arus deras sekularisasi sebagai satu rencana falsafah. Dan tajuk yang kita ingin bincang pada hari ini, seperti yang tertera dalam buku jemputan, buku program, ialah peranan ataupun peranan institusi pendidikan tinggi Islam dan cabaran kepelbagaian kemodenan, or in English, Institution of Islamic Higher Education and the multiple modernities. Suka sebelum saya mulakan jemput rakan-rakan saya yang bijaksana, yang rajin menelaah untuk menyampaikan buah pandangan mereka, izinkan saya singgung beberapa perkara penting latar kepada wacana kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan apa yang difahami sebagai modernity ataupun kemodenan. Kita semua tahu dalam banyak
buku-buku sejarah yang muktabar yang ditulis oleh sarjana barat maupun Islam tidak dapat disangkal lagi bahawasanya moderniti itu merupakan satu titik peralihan sejarah manusia yang teragung, khususnya buat manusia di barat. Modernity is an unsung shift point in the realm of history. Dan bila mana ianya berlaku, ianya kadang-kadang kalau kita ingin bincang tentang modernity ini, kemodernan ini dia bersifat enigma ataupun nebulous, satu kata atau istilah yang mempunyai syarat dengan pelbagai makna dan konotasi yang pelbagai. Ia bersangkut paut dengan pelbagai maudhu dan tema-tema yang penting dalam kehidupan manusia, baik dalam sains, dalam agama, dalam teknologi, dalam budaya, dalam seni, dalam peradaban dan sebagainya. Tapi ringkasnya kita tahu, when we speak about modernity, abad ke-17, 18 itu merupakan titik permulaan yang kita boleh sepakati untuk kita lihat ke belakang. Dan di situlah muncul pemikir-pemikir besar seperti Kant, Immanuel Kant dengan kritik of pure reason-nya, Descartes dengan pelbagai karya-karya yang menekankan, yang ingin mengubah faham epistemologi, iaitu faham ilmu dan cara ingin menanggapi sesuatu perkara dalam bentuk yang baru, menentang ataupun went against the traditional cosmology or epistemology of, say for example, Aristotle. Wujudnya, timbulnya scientific method yang digagaskan oleh pelbagai pemikir, bermula dengan Galileo, Copernicus, kemudian disambung oleh Francis Bacon dengan Novum Organumnya, the new science, yang ingin melakar satu bentuk metodologi baru untuk menanggapi hakikat. Kerana bagi mereka, dogma yang dinyatakan oleh gereja, institusi gereja dan agama Kristian itu tidak mempunyai asas yang kukuh dalam, jika kita pertimbangkan dengan penaklukan akliyah, true science and reason whatnot. Jadi bermula dengan bibit-bibit perselisihan ini yang sebenarnya kalau kita lihat seperti diterangkan oleh persyaratan dalam Islam Secularism, antara punca utamanya ialah pergeseran antara gereja dan juga golongan-golongan yang kita panggil istilahkan sebagai scientist, which is a very modern term. Prior to the scientific revolution, orang yang buat kajian sains di makmal-makmal itu digelar natural philosopher, ahli falsafah tabi'in. Hanya selepas abad ke-18, istilah saintis itu diangkat menjadi satu istilah rasmi supaya ianya mirip dengan ataupun ingin membedakan dengan spekulasi metafizik yang tinggi-tinggi itu. Jadi di sinilah muncul, ketika itu juga muncul peralihan dan percambahan yang kita gelar sebagai industrial revolution, revolusi industri yang mencampakkan satu bentuk mode of production yang baru yang tidak pernah kita lihat dalam sejarah manusia yang lampau. Golongan artisan, master carpenter, miller, forger, sword maker, baker dan sebagainya itu semakin ditelan zaman baru yang mana wujudnya mesin-mesin yang besar, yang lebih efisien, yang mampu menghasilkan barangan-barangan yang bermutu dalam masa yang cepat dan kos yang lebih murah. Ini dapat disaksikan dalam drama ataupun sketsa yang dilakonkan oleh Charlie Chaplin, seorang dramatis yang agung di barat, yang bertajuk The Modern Times. Saya amat syorkan para hadirin-hadirat sekalian untuk menonton drama hitam putih ini kerana ianya menggambarkan kritikan sosial Charlie Chaplin ke atas masyarakat Eropah dan Barat ketika itu. Maka dengan adanya satu perubahan sosial, ilmu, agama yang besar ini dan juga politik, wujudnya sistem nation state setelah terteranya Westphalian Treaty yang memecahkan Imperatoria Romawi yang lama kepada negara-negara baru, maka ini menghasilkan satu revolusi yang cukup besar. Memang tidak dapat dinafikan penting sejarah manusia. Walau bagaimanapun, di sebalik
kejayaan modernity ini yang kita juga nikmati sekarang ini dengan mikrofonnya, dengan berbagai air condition, komputer dan sebagainya ini, these are all modernities, our products of modernity. Kita juga mendapati banyak serangan, reaksi balas yang mengkritik modernity. Hatta dalam tamadun barat itu sendiri. Kita boleh tengok yang terawal contohnya gerakan Luddite. Gerakan golongan pekerja sebelum Karl Marx mengangkat golongan pekerja dalam The Communist Manifesto itu, sudah ada golongan pekerja yang menentang lambakan mesin yang telah mengambil peluang pekerjaan mereka. These are called the anti-technology punya people lah. Tapi dia ada faktor yang penting di sebalik pemberontakan itu, ya, tentang kerja dan tiada lagi perfection dalam menghasilkan kerja. Itqan dan ihsan itu sudah ditelan oleh mesin-mesin. Kemudian kita lihat, kita ada pemikir barat seperti Goethe, Husserl yang menulis, contohnya Edmund Husserl, The Crisis of European Sciences and the Transcendental Philosophy. Satu reaksi balas terhadap rationalism yang digagas oleh pemikir-pemikir barat yang lain, Kant, Descartes dan sebagainya, untuk mengembalikan peranan fenomenologi, satu fahaman yang menitik beratkan kesepaduan the inquirer and the object of knowledge. Kita ada gerakan romanticism yang cuba meletakkan kembali peranan emosi dalam pengkajian seni, sejarah dan sebagainya. Dan kita ada, seperti yang termaklum, gerakan massa yang besar yang diapikan oleh Karl Marx dengan Das Kapitalnya, Communist Manifestonya yang merebak ke seluruh dunia. Dan kolonialisme juga, penjajahan juga merupakan produk modernity. Efisiensi nak transport bahan makanan, ammunition, kapal-kapal, weapon, machine gun dan sebagainya, itu semua produk modernity. The violent itu memang ada, real. Dan kita lihat juga, kita ada golongan pemikir-pemikir moden kontemporari seperti Michel Foucault yang menggagaskan beberapa pemikiran yang kritis yang ramai istilahkan sebagai postmodernis, pasca moden, dalam mengkritik modernity itu sendiri atau project enlightenment itu. Dan dalam latar belakang inilah saya kira umat Islam juga turut memberi respon yang sama, ataupun yang cuba mengangkat Islam sebagai respon terhadap cabaran modernity. Kita boleh lihat antaranya yang terawal seperti Khairuddin Pasha dalam zaman Osmaniyah yang menulis Aqwamul Masalik li Ma'rifatul Ahwal Mamalik, the surest path to knowledge of the states or conditions of countries, yang cuba menyelesaikan the conundrum of the political conundrum dan otoman ketika itu, tentang perlunya ada parlimen, perlu dia ada separation of executive and legislative dan sebagainya. Kita ada Ibn Ashur yang cuba mengangkat kembali Maqasidus Syariah sebagai respon balas terhadap karya-karya human rights yang digagas oleh Locke, oleh Bentham, oleh Berkeley dan sebagainya. Dan di India kita ada ulama seperti Shah Waliullah, Sir Muhammad Iqbal yang menulis the reconstruction of religious thought in Islam. Kita ada Maulana Ashraf Ali Thanwi yang menulis Al-Intibahatul Mufidah fi Hal Ishtibahatul Jadidah, a critique against modernism. Dan yang famous juga seperti gerakan Pan-Islamism yang dijuarai oleh Syekh Muhammad Abdu dan Said Jamaluddin Al-Afghani yang telah berdebat dengan Ernest Renan berkaitan dengan tempat rasional Islam dan sains itu bagaimana. Dan di Turki, Kemal Atatürk mengangkat modernisme bulat-bulat, mengubah lanskap politik dan sejarah umat Islam selama-lamanya. Dengan adanya Republik Turki yang menekankan saintism, ini penyakit ataupun sains yang diangkat melebihi hakikatnya. Saintism, penyakit ini, penyakit minda ini, menghinggap umat Islam di seluruh dunia. Syed Ahmad Khan di India bersama. Dan respon balas seperti oleh Said Badiuzzzaman Nursi dengan Risalah Nur dan sebagainya. Dan kita di alam Melayu, alhamdulillah, kita ada Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas yang telah merumuskan semula falsafah pendidikan Islam, kritikan terhadap Barat melalui rencana pengislaman ilmu kontemporari yang digagaskan beliau ketika konferensi pertama pendidikan Islam di Jeddah tahun 70-an.
Jadi hal ini yang saya rasa mungkin kurang diamati, dicermati oleh ramai umat Islam, khususnya di Malaysia. Di kalangan pemimpin kita, di kalangan pemikir kita. Kita seolah meraba-raba dalam gelap mencari solution, sedangkan solution yang ada di depan mata kita. Ada di kes ini, insya-Allah. Saya percaya. Jadi hari ini kita ingin showcase semula, kita ingin berkongsi semula, kita ingin menyatakan semula peranan penting golongan cendekiawan untuk mengenengahkan kembali rencana pengislaman ilmu kontemporari dan peranan universiti, bagaimana kita ingin mencorak universiti yang mampu menanggapi cabaran kemodenan ini. Jadi insya-Allah saya rasa sahabat-sahabat saya akan mengupas dengan baik selepas ini, seperti hadis yang saya bacakan tadi dan juga seperti kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ikatan Islam itu akan terungkai satu persatu. Bila mana orang Islam yang lahir dalam Islam tetapi tidak mengenali jahiliyah. Dan Nabi SAW juga berkata, bersabda, akan ada golonganku yang akan mengikuti jejak langkah sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampailah jatuh ke dalam lubang biawak. Dan tanya sahabat, adakah Yahudi Nasrani, siapakah mereka yang dimasukkan itu, yang diikuti itu? Rasulullah kata, siapa lagi? Saman. Tapi kita jangan lihat hadis ini sebagai satu xenofobik, ya. Kita ingin mengangkat hadis ini sebagai satu dalil, dalil naqli yang Nabi dah foresight zaman dahulu, 1400 tahun dahulu, tentang cabaran Western civilization yang Rasulullah SAW jelaskan dengan jelas dalam buku Islam and Secularism, the Greco-Roman tradition itu, yang mana Christianity dan Judaism and the Roman became the integral collaborators or spirit of Western civilization. And these are the programmatic challenge yang kita umat Islam sedang berhadapan sekarang, yang menuntut kepada penyelesaian ilmiah terlebih dahulu sebelum kita merencanakan penyelesaian politik, ketenteraan, ekonomi dan sebagainya. Jadi itu saja yang saya rasa untuk saya kongsi latar wacana kita pada hari ini. InsyaAllah saya harapkan, kami berharap tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat berkongsi juga pandangan dan persoalan yang boleh kita sama-sama fikirkan dalam usaha kita meningkatkan, memantapkan penyelesaian yang kita telah rumuskan 40 tahun dahulu mulai perusahaan atas, yang kini insya-Allah KST sedang usaha dengan gigih untuk laksanakan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.